Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama Ustazah Jamilah. Ingat pesan Ustazah? Jaga diri, jaga akhlak, tunaikan solat, jauhkan kemungkaran. InsyaAllah hidup berkat dunia akhirat. Semoga mendapat syurga tanpa dihisap. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anak-anak murid yang Ustazah sayangi? Ustazah doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga kita. Jika semuanya sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum belajar, jom kita membaca syahadah dan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, pada hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 3, bidang akidah. Tajuknya beriman kepada kitab. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks muka surat 72, 73, muka surat 74, muka surat 75 dan muka surat 76. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran yang pertama ialah menyatakan pengertian kitab dengan tepat. Objektif pembelajaran yang kedua ialah membaca dalil nakli, kewajipan beriman kepada kitab dengan betul. Dan objektif yang ketiga ialah menyenaraikan nama-nama kitab dengan tepat. Oleh itu murid-murid, kita semua mesti menguasai objektif pembelajaran pada hari ini. Cuba lihat dan fikirkan gambar-gambar ini. Ada gambar Al-Quran, ada gambar kawan kamu sedang membaca, dan ada gambar kawan kamu khusyuk membaca. Baik, gambar-gambar ini ada kaitannya dengan isi pelajaran yang kita belajar pada hari ini. Jom sama-sama kita belajar dengan Ustazah. Mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Mengapa ya murid-murid? Saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup kerana Al-Quran wahyu Allah yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga ke hari kiamat. Bermakna kitab Al-Quran Allah jaga sehingga
ke hari kiamat. Tidak ada kurangnya, tidak ada lebihnya ayat-ayat suci Al-Quran sehingga ke hari kiamat. Anak-anak ingat tak berapa ayat-ayat suci Al-Quran? Ayat suci Al-Quran ada 6,666 ayat. Gitu. Murid-murid yang Ustazah sayangi, jom kita saksikan dalil nakli daripada firman Allah mengenai kewajipan beriman dengan kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkannya sebelumnya. Kewajipan beriman kepada kitab Allah. Apa maksud beriman, murid-murid? Beriman maksudnya mempercayai. Kewajipan kita sebagai murid, sebagai guru, sebagai muslim dan muslimat beriman kepada kitab Allah. Baik, kewajipan yang pertama ialah Al-Quran adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Kewajipan yang kedua. Murid-murid, kita lihat kewajipan yang kedua ialah Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah yang mesti kita patuhi. Murid-murid, kita mesti patuhi apa? Mesti patuhi perintah dan larangan Allah di dalam kitab Al-Quran. Kewajipan beriman kepada kitab Allah yang ketiga. Ya murid-murid, yang ketiga. Apa itu? Kita wajib beriman dengan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Isi kandungan apa, murid-murid? Isi kandungan yang terdapat di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya. Kita saksikan pula nama-nama kitab yang wajib kita ketahui. Kitab yang pertama ya murid-murid, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Ingat, kitab Zabur, Nabi Daud. Kitab Zabur, Nabi Daud. Baik, kitab yang kedua iaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ingat Taurat? Ingat Nabi Musa. Ingat murid-murid? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab yang ketiga iaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Baik, Nabi Isa yang murid-murid, kitab Injil kepada Nabi Isa. Kitab yang keempat yang wajib kita ketahui ialah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang terakhir dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pula merupakan Nabi yang terakhir. Apabila turunnya kitab Al-Quran,
maka 3 buah kitab tadi tidak lagi berfungsi. Oleh itu, kita mestilah mengikuti segala arahan, segala petunjuk, segala bimbingan yang terdapat di dalam kitab Al-Quran. Murid-murid, kita setiap hari mestilah membaca kitab Al-Quran supaya kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mendapat petunjuk, insya-Allah hidup kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah kita tidak akan melakukan kemungkaran yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom murid-murid, kita membaca Al-Quran setiap hari. Ingat pesan Ustazah ya, baca Al-Quran setiap hari. Ustazah sayangi, kita lihat sedikit info mengenai kitab yang kita belajar pada hari ini. Ya, murid-murid, selain daripada kitab, terdapat juga suhuf atau lembaran yang mengandungi wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Seperti suhuf kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Kita lihat pula info yang kedua, iaitu apa pengertian syariat. Syariat ialah hukum dan aturan Islam yang Allah beri kepada manusia dan mesti dipatuhi seperti akidah, ibadat dan akhlak. Apa itu akidah? Akidah ialah kepercayaan, pegangan kita kepada pentadbir kita. Siapa pentadbir kita? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu akhlak? Akhlak ialah tingkah laku kita, perbuatan kita. Murid-murid, perbuatan kita mestilah kita mengikuti panduan daripada Al-Quran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga mesti mengikut akhlak Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang Ustazah sayangi, setiap hari kita mestilah berdoa kepada Allah supaya kita dapat berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Supaya kita sentiasa mendapat pahala setiap apa yang kita lakukan. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Ustazah memohon maaf jika ada terdapat kekurangan dan kesilapan. Jangan lupa ya, Ustazah berharap murid-murid dapat memahami isi pelajaran yang Ustazah sampaikan sebentar tadi. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat memberi manfaat kepada semua. Ilal liqa, ma'assalamah.